اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 2, bari yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Puji itu bagi Allah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukminin akan beberapa matahari pengenalan, padahal cemerlang ia hati orang yang mukminin, cemerlang dengan tauhid dan yakin. Ini terjemahan daripada Alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minin hingga akhir. Terjemahannya puji itu. Puji itu, setengah-setengah kitab dia terjemah segala puji ataupun pujian-pujian itu. Sebab alif lam yang masuk kepada alhamdu itu dipanggil alif lam lil jinsi. Apabila alif lam lil jinsi masuk pada lafaz mufrad, maka batalah makna mufrad tu. Asalnya hamdun, satu pujian. Masuk alif lam, alhamdu, alif lam lil jinsi. Dia kaedah dia bila masuk alif lam lil jinsi pada lafaz mufrad, hamdun ni satulah pujian. Tetapi bila masuk alif lam lil jinsi, dia membatalkan makna mufrad. Maknanya jenis-jenis pujian. Sekalian pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian pujian yang mana minggu lepas pujian terbagi pada 4 pujian. Sekalian pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pujian sesama kita pun kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puji memuji sesama kita pun kembali kepada Allah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun zahirnya kita memuji di antara satu sama lain. Kalau kita memuji seseorang baik, baik itu taufik hidayah daripada Allah. Rajin, taufik hidayah daripada Allah. Pemurah, taufik hidayah daripada Allah. Dia puji seumpama tu, hakikatnya pujian itu kembali
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memuji, dia kena maknanya dia kena dalam hati dia itulah yang memuji, maknanya zahir dipuji sesama manusia, tapi hakikatnya dia nak memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dipuji pula, yang dikata baik pun mestilah mengangkatkan pujian yang dipuji kepada dia tadi ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memuji pun mengangkat pujian kepada Allah, yang dipuji pun mengangkat pujian yang puji pada dia tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab apa pujian sekalipun, baik ke apa ke, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu sepatutnya. Cuma kita ni apabila orang puji kita, jalan tak kena lalu dah. Cara berjalan tu tak kena dah. Jadi apa kekok dia nak berjalan, dia orang puji saat ni. Orang puji. Panggil apa ni? Panggil termakan pujian. Termakan pujian. Kalau orang yang termakan pujian seumpama ni, jangan kita duk puji dia. Sebab kalau kita puji juga dia, menyebabkan dia jadi rosak, timbul perasaan ujub, takabur contohnya. Tapi kalau kita puji dia pun alhamdulillah, mudah-mudahan baik ke, rajin ke, pemurah ke, Tuhan kekalkan taufik daripada Tuhan tu, mudah-mudahan. Gitu je lah. Kalau kata rajinnya belajar, rajinnya beramal, mudah-mudahan rajin belajar beramal ni Tuhan taufik kepada kita sampailah kita mati. Kalau gitu bila kita puji dia, kita pujilah dia sama-sama, tak ada masalah. Sebab dia mengangkatkan pujian kita kepadanya, kepada ampunya yang sebenar pujian. Ampunya sebenar pujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Ni kita, orang puji kita tu baguslah, sebab dia sangka baik kepada kita. Dia sangka baik kepada kita. Dia kata kita baik, dia kata kita ni rajin apa semua tu, dia sangka baik kepada kita, zahir kita seumpama tu. Sebab kita sesama kita, memanglah kita dituntut sangka dengan sangka yang baik. Zannu bil mu'minina hasanan. Zanlah kamu, sangkalah kamu dengan orang-orang yang beriman dengan sangkaan yang baik-baik. Hal ni Nabi suruh ni. Nabi suruh kitanya zan sesama orang mukmin dengan zan, dengan sangkaan yang baik-baik. Jangan kita pula sama-sama orang beriman kita duk sangka buruk-buruk. Tapi kalau dengar orang tidak beriman, orang kafir, kita sangka baik-baik. Tu terbalik kita tu. Orang kafir tidak boleh nak sangka baik, orang kafir tidak akan redha kepada kita selama mana kita tak ikut agama mereka ataupun cara hidup mereka. Kita nak zon baik macam mana? Yang kita nak kena zon baik ni sesama orang yang beriman. Jadi orang puji kita tu kerana apa? Kerana dia zon baik kepada kita, sebab memang dituntut zon baik sesama orang yang beriman. Maka dia kata kita baik, berjuru apa semua ni, dia zon baik kepada kita. Adapun kita kenal diri kita tu macam mana dengan yakin. Kita ni baik sungguh ke tak, kita kenal tak? Kita tahu tak kita ni baik ke, ataupun baik sikit-sikit ke, ataupun baik depan-depan orang ke. Kita ni, kita sendiri ni, kita yakin ke tak? Hal kita yang sebenar tu yakin ke tak? Memang kita yakin. Orang puji baik, dia zon. Kita baik sungguh ke, baik tak sungguh ke, kita yakin hakikat diri kita sebenarnya macam mana. Kan gitu. Jadi orang zon ni pandang kok zahir je. Kita yakin orang puji tu sebenarnya hala ke banyak dah tu, hala ke lebih itu. Tak apalah, sebab dia zon baik kepada kita yang dituntut kepadanya. Tapi kita ni kenal diri kita yang sebenar. Jadi jangan kerana zon baik orang pada kita, kita tinggal keyakinan kita sendiri siapa kita yang sebenar. Orang tu zon sangka baik kepada kita,
kita yakin kita ni baik setara mana sangat kita ni. Ke mana? Ke kita pun tak yakin kok kita ni balas mana? Kita yakin kita macam mana. Jadi kita janganlah kerana pujian orang yang berpandukan kepada zon sangkaan baik dia kepada kita, kita ambil zon orang, kita meninggalkan keyakinan kita sendiri, hak kenal siapa diri kita sendiri. Hak tu dalam kalam-kalam hikmah. Ulama tasawuf mengatakan bahawa ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Sejahil-jahil manusia, sejahil-jahil manusia adalah mereka yang meninggalkan keyakinan barang yang ada di sisinya dengan dosanya, dengan keaiban kitanya, dengan sifat-sifat hati yang tak baik kitanya. Hak tu hak kita yakin lah kita balas mana tu. Tapi kita tinggal hak yakin kita. Kenapa? Kerana zon perkara yang di sisi manusia. Manusia zon kita baik, tu zon je. Kita yakin kita dah baik mana, tapi kita tutup tu. Hak yakin kita bertepi, kita ambil hak zon orang. Ini dia katakan sejahil-jahil manusia. Lepas tu kalau kita dah tinggal hak keyakinan diri kita yang sebenar, orang puji macam mana pun kita kadang-kadang jadi malu pula. Jadi malulah kitanya. Orang puji kata rajin belajar, rajin beramal, rajin mana sangat kita ni. Nebeng kadang-kadang ni, nebeng nak boleh ke belajar, nak boleh ke beramal tu dia kata rajin. Kadang-kadang rajin beramal ni pun orang ada. Kalau orang tak ada jadi lalu dah. Gitu je kitanya. Hak keadaan kita yang sebenarnya. Lepas tu dengan dosanya banyak, dengan kecelaan dalamnya banyak. Orang duk kata kita ni rajin belajar, rajin beramal, walau kita banyak dosa dengan Allah. Jadi kalau kita tak tinggal hak keyakinan kita, hak sebenar-benar kitanya, orang puji macam mana pun hanya zon dia, kita takkan jadi ambil hak pujian dia. Tapi alhamdulillah lah, dia kata baik, mudah-mudahan dia kata baik tu kita ni jadi baik sungguh. Mudah-mudahan apabila orang kata kita baik, kita jadi malu juga nak buat benda pelik-pelik. Mudah-mudahan gitu je lah. Dah orang puji kata baik duk sejik surah semua ni, kita ni tak ada arah sejik surah ni, tua sangat dah, tak ada gu dah. Orang kata bagus, kita pun jadi malu lah ke diri. Kita pun jaga diri kita sebab orang kata kita baik dah learning. Gitu je lah. Tapi kita jadi tergoda dengan pujian menyebabkan kita jadi wujud takabur dah. Sebab kita kenal hakikat diri kita yang sebenar, yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. As-Sattar, Allah Taala tutup keaiban kita. Bayangkan kalau Allah tidak tutup keaiban kita, Allah nyatakan keaiban kita, tak ada orang nak saing dengan kitanya. Tak ada orang nak saing. Tapi Allah tutup keaiban kita supaya kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, keaiban kita, kejahatan kita, kesalahan kita akan dibuka seluah-luahnya di padang mahsyar, di hadapan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Atau dunia tu orang tutup peluang untuk kita perbaiki diri, bertaubat dengan Allah. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala tutup keaiban, kesalahan, kejahatan kita atas dunia, kita orang tutup, kita pun tutup retek. Bertaubatnya tidak, apanya tidak. Kesalahan kita tu macam kita kata kok, sapu-sapu letak bawah kapek orang ke. Sapu-sapu tu. Bertaubatnya tidak, apanya tidak. Ini akan dibentang di padang mahsyar, di mahkamah terbuka di hadapan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kadang-kadang kita buat cincai, buat lebih kurang je. Tak apalah, itu zaman dulu, zaman jahiliah. Sekarang ni kita sudah tutup kisah lama, kita sudah buka lembaran baru. Hak dulu tu hak dulu zaman jahiliah. Hak zaman jahiliah sekalipun kita wajib bertaubat,
dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap satu dosa yang kita lakukan pada masa dahulu, wajib kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap satu. Hak kita ingat, hak kita tahu, tiap-tiap satu. Kemudian habis dah hak kita ingat tu, barulah kita taubat secara umum, secara kesemua dosa-dosa yang banyak lagi yang kita sudah lupa. Hak mana yang kita ingat, kita wajib bertaubat secara satu-satu. Dosa meninggalkan solat, dosa meninggalkan puasa, dosa zakat tak bayar contohnya, hak tu kena bertaubat satu-satu. Jangan kita buat tak apalah tu, hak tu kisah lama, tutup buku. Tutup buku macam mana? Melainkan kalau kita ada kontak, ada hubungan dengan Rocky Atik, tak apalah. Ada hubungan dengan Rocky Atik, ada kontak, ada orang tengah. Hak catatan saya dahulu royak ke Rocky Atik, tutup pakai buang, pakai hapus gitu. Rocky Atik akan bentang tiap-tiap catatan mula daripada kita umur balik, bukan mula daripada kita sedar. Tersedar umur 30 ke, umur 40 ke, umur 50. Dah start situ. Start daripada umur kita balik, malaikat Rocky Atik akan bentang di padang mahsyar. Kalau kita tidak bertaubat, satu-satu akan dibicarakan. Ni hak kita ni, ni hak kita. Hak ni hak kita yakin. Ni dosa kita, aib kita, kejahatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak puji tu nampak kat zahir je, alhamdulillah dah orang puji tu. Tapi kita tak kerana orang puji, kita lupa akan hak keyakinan diri kita kepada kedudukan diri kita, hak banyak kesalahan. Jadi pujian sesama kita pun kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sebagaimana bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah pun dituntut kita memulai pada tiap-tiap perkara, tiap-tiap perbuatan yang bernilai pada syarak. Sebab tu kita nak buat gapa-gapa, kita mulakan dengan bismillah, mulakan dengan alhamdulillah. Macam dalam kitab dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian disusuli pula dengan alhamdulillah. Ini aturan kita lah. Selepas ada bismillah, disusuli dengan alhamdulillah. Yang mana alhamdulillah ini sendiri sekalian pujian kembali kepada Allah, yang mana kita ni memuji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurniakan bagai-bagai nikmat kepada kita. Nikmat yang paling besar, nikmat Islam, nikmat iman. Maka kita pun perbanyakkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana pujian ini yang sebenar-benarnya adalah perkataan kita, perbuatan kita, i'tikad kita, yang mana kita nak menunjukkan bahawa kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurniakan bagai-bagai nikmat kepada kita. Bukan mulut kita saja menyatakan alhamdulillah sebab kita nak membesarkan Allah. Perbuatan kita pun menzahirkan kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurniakan bagai-bagai nikmat kepada kita. Kalau mulut kita kata alhamdulillah, memuji Allah yang mengurniakan bagai-bagai nikmat kepada kita, tapi perbuatan kitanya tidak. Perbuatan kitanya tidak. Kadang-kadang perbuatan kita guna nikmat Allah pada jalan yang Tuhan tidak redha. Itu bukan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab perbuatan kita tu tidak menunjukkan bahawa kita membesarkan Allah yang mengurniakan bagai-bagai nikmat kepada kita. Kemudian alhamdulillah ini sendiri selain daripada mengandungi pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah juga mengandungi kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ni bukan hanya mengandungi pujian kita kepada Allah, bahkan alhamdulillah juga mengandungi
tauhid kita, mengesakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kata alhamdulillah, sekalian pujian kembali kepada Allah. Kenapa kembali kepada Allah? Sebab kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji sesama kita datang daripada Allah. Perkara yang kita puji sesama kita pun datang daripada Allah. Pujian kita tu, keluar perkataan pujian kita mari daripada nama, mari daripada Allah. Kita memuji barang apa, perkara apa, barang yang kita puji, perkara yang kita puji, semuanya datang daripada Allah. Maka kita pun kembalikan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pengertian tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala selain daripada semata-mata pujian. Jadi dalam pujian kita ada hamdun dan ada tauhid, ada pujian dan ada mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah setengah pandangan mengatakan alhamdulillah yang kita duk kata ni lebih besar pahala daripada la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah hanya mengandungi tauhid sahaja, tidak mengandungi puji. Adapun alhamdulillah mengandungi puji serta mengandungi tauhid pada setengah pandangan. Tapi jumhur pandangan, kebanyakan pandangannya selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah lah. Tapi ada pandangan mengatakan lebih alhamdulillah lagi daripada kata la ilaha illallah. Sebab alhamdulillah pujian serta mentauhidkan Allah. La ilaha illallah hanya mentauhidkan Allah Ta'ala sahaja. Itu pada satu pandangan. Kita nak ceritanya sama-sama lebih lah. Tapi kebanyakan pandangannya selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Selebih-lebih perkataan yang aku kata dan selebih-lebih perkataan yang nabi-nabi sebelum aku berkata ialah la ilaha illallah. Atau kebanyakan pandangan miftahul jannah la ilaha illallah, anak kunci syurga la ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah. Ini kebanyakan. Tapi memang ada pandangan lebih alhamdulillah lagi dia kata. Sebab tadilah alhamdulillah mengandungi pujian dan mengandungi tauhid. La ilaha illallah hanya mengandungi tauhid sahaja. Tapi kebanyakan tadilah afdalul zikri la ilaha illallah. Orang sebelum tahlil tu dia kata dah afdalul zikri la ilaha illallah. Ke kata gua ni kadang-kadang bunyi pesel lain sikit. Bunyi pesel afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada tak pesel tu? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Hak hadis nabinya afdalul zikri la ilaha illallah. Hak ayat Qurannya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minin. Itu ayat Quran. Hak hadis afdalul zikri la ilaha illallah, tak ada fa'lam. Afdalul zikri la ilaha illallah. Nabi kata selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah. Hak fa'lam ayat Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika lil mu'minin tu. Tu fa'lam. Lepas tu dia kerak separuh-separuh, dia catung-catung, dia sambung-sambung buat rekaat sendiri tau. Lepas tu keluar afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak ada fa'lam tu. Afdalul zikri la ilaha illallah. Hak fa'lam annahu la ilaha illallah tu ayat Quran. Tu lain tu. Itu hak kebanyakan ulama lah. Selebih berzikir adalah la ilaha illallah. Tapi nak ceritanya ada pandangan lebih alhamdulillah lagi daripada la ilaha illallah. Dan kita memang dituntut perbanyak kata
alhamdulillah. Alhamdulillah. Makna kita banyakkan kembali pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian pujian kembali kepada Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu bagi Allah. Allah mana? Yang menaikkan. Allah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukminin. Yang menaikkan, Allah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukminin, hati orang yang beriman. Ni dia panggil tasbih ni. Dia panggil tasbih, dia idafah musyabbah bih kepada musyabbah. Dengan maknanya hati orang yang mukminin yang diserupakan dengan beberapa langit. Dia kata sini menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukminin, hati orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna Allah Taala menaikkan hati-hati orang mukmin ni yang diserupakan dengan beberapa langit. Serupa tu wajah syabah dia di mana? Tempat serupa ni pada pihak luah. Hati orang mukmin luah, langit pun luah. Jadi hati orang mukmin ni umpama langit. Pada pihak mana umpama serupa ni? Pada pihak luah. Bahkan terkadang hati orang mukmin lebih luah daripada langit lagi. Luah hati orang mukmin. Dia tak sempit hati orang mukmin ni. Hak hati sepik semua tu, keluh kesah semua tu, gelisah semua tu, itu bukan mukmin yang sebenar. Orang beriman yang sebenar hatinya akan luah. Siapa yang menaikkan hati orang mukmin luah seumpama langit ni? Allah Subhanahu wa taala yang menaikkan. Jadi hati orang mukmin ni luah-luah diumpamakan dengan luah langit itu. Siapa yang menaikkan? Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menaikkan. Jadi hati orang mukmin ni luah macam langit. Siapa yang menaikkan? Allah Subhanahu wa taala. Menaik ni akan beberapa matahari pengenalan. Akan beberapa matahari pengenalan. Dia sebut pengenalan ni kita berasa canggung sikit lah. Kalau sebut kata makrifah, baru kita rasa makrifah. Apa sebut pengenalan? Kalau sebut makrifah tu macam kita reti dah lah. Makrifah bahasa Arab, bahasa kita pengenalan. Itu bahasa kita. Bahasa kita pengenalan, bahasa Arabnya makrifah. Apa makrifah? Mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Rasul. Itu pengenalan. Kenal Allah, kenal Rasul. Jadi menaik oleh Allah Ta'ala ni akan hati orang mukmin tadi ni, menaik akan beberapa matahari pengenalan. Jadi akan makrifah yang diserupakan dengan matahari pada pihak terang, jelas dan nyata. Hati orang mukmin ni luah macam langit. Pada pihak mana? Luahnya hati orang mukmin. Kemudian makrifah akan Allah Ta'ala ni, Tuhan penaik akan makrifah ni, makrifah yang diserupakan dengan matahari pada pihak terang dan jelas. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala maka terang jelas makrifah sebagaimana terang jelasnya cahaya matahari. Akan beberapa matahari pengenalan makrifah, padahal cemerlang ia, terang ia hati orang yang mukmin ini, cemerlang terang dengan tauhid dan yakin. Dengan tauhid dan yakin. Jadi Allah yang menaikkan hati orang mukmin yang diserupakan dengan langit pada pihak luar, menaik akan beberapa makrifah yang diserupakan dengan matahari pada pihak terang. Kemudian padahal cermelang ia hati orang mukmin dengan
tauhid dan yakin. Jadi di permulaan kitab ni kita boleh faham dah lah, kitab ni nak cerita apa dah, cerita bab hati orang yang mukminin, nak cerita bab iman. Kemudian cerita pula makrifah yang diserupakan dengan matahari, nak cerita bab makrifah. Kemudian diakhiri pula dengan cermelang ia dengan tauhid dan yakin. Nak bicara bab tauhid, mengesakan Allah dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut hati orang beriman, sebut makrifah, sebut tauhid, sebut yakin. Di permulaan kitab kita ni, ni nak menyatakan bahawa kitab kita ni kitab Faridatul Faraid, nak membicarakan ilmu berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan ketauhidan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, makrifah kita, keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kitab Faridatul Faraid ni kitab tauhid, kitab ilmu tauhid. Tidak royak lagi, depan boleh royak kitab ni kitab pada membicarakan bab akidah. Depan dia akan ceritalah, pengarang Syekh Ahmad Al-Fatani akan menyatakan kitab dia ni nak membicarakan pembicaraan akidah, pegangan. Dia cerita. Tapi di mukaddimah kitab ni kita boleh tahu dah. Kitab ni kitab nak cerita bab orang-orang yang beriman ni, nak cerita bab makrifah, nak cerita bab tauhid, dan nak cerita bab keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab kita akan nyatakanlah apa makna makrifah itu sendiri. Kemudian kita bicara tauhid, kita nak mengesakan Allah pada apa. Kemudian pembicaraan bab keyakinan kita dengan Allah, keyakinan tu ada beberapa tahap. Ni dia panjang pula lah dalam kitab ni akan bicarakan. Sebab sebelum kita nak masuk pada pembicaraan ilmu tauhid, kita kena faham dulu. Kalau kata nak membicarakan bab tauhid, apa makna tauhid, apa makna makrifah. Kemudian ilmu kita ni ilmu tauhid, bicaranya apa, dia akan cerita dalam kitab ni. Tauhid, ilmu tauhid nak bicarakan bab apa. Kemudian apakah faedah, apakah guna kita belajar ilmu tauhid, apa faedah, apa guna kita belajar ilmu tauhid. Dia akan datang dalam kitab kita ni. Sebab nak kena tahu juga kita hidup bicara ilmu apa, ilmu tauhid. Tauhid itu dibicaranya apa. Kemudian sumber istimdad ambilan tauhid ni di mana. Kemudian dia punya faedah dia, kegunaan dia, samarah dia, buah hasilan daripada kita mengaji ilmu tauhid atau mustahak. Kemudian nak adu dengan ilmu-ilmu lain ni. Tauhid ni duduk level mana? Nak adu dengan ilmu fiqh ke, nak adu dengan ilmu tasawuf ke, tauhid ni duduk mana? Tauhid ni menjadi asas kepada semua ilmu. Nak ngaji fiqh, nak ngaji tasawuf, asasnya kena ada tauhid. Ni nak apa dia panggil apa? Nak adu panggil apa? Nak banding-banding. Ilmu tauhid nak banding dengan ilmu fiqh, dengan ilmu-ilmu yang lain lah, ilmu syariat yang lain. Nak banding dia macam mana? Ilmu tauhid ni umpama asas, umpama usul tapak kepada ilmu-ilmu yang lain. Ini kedudukan ilmu tauhid. Jadi kalau ngaji ilmu fiqh, tauhid tak ada lah, sebab asasnya tak ada, umbinya tak ada. Ngaji ilmu tasawuf, ilmu tauhidnya tak ada lah, sebab asasnya tak ada, umbi tak ada. Sebab kita tak tahu dia punya kedudukan ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebab kita tak ngaji dia punya nisbah apa? Nisbah adu dia tu kedudukan ilmu. Sebab tu dan nak ngaji apa-apa ilmu sekalipun, dia kena ngaji dia punya mukaddimah ilmu, dia panggil pendahuluan ilmu. Dalam kitab kita ada. Di hadapan dia akan cerita hak mukaddimah ilmu, pendahuluan ilmu. Apa hukum kita belajar ilmu tauhid? Dia bicara. Hukum dia apa? Kalau faedahnya apa? Faedah kita belajar tauhid sebab kita nak berpegang dengan akidah yang diyakini kita.
Ni akidah yang diyakini, akidah yang sebenar. Itu faedah ngaji ilmu tauhid. Kita dapat berpegang dengan akidah yang diyakini. Bang akidah ni kena yakin sungguh. Satu-satu pegangan kita kena yakin. Ini akidah kita. Tapi kalau kita duduk jelas tak jelas, kita nak berpegang macam mana? Hak amalan zahir ni kadang-kadang ya bakali dok. Ya bakali dok. Dia boleh buat juga tu reka-reka. Tak pun nak jadi juga. Tapi bolehlah buat. Kalau kebetulan tak jadi kena buat semula. Gitu jelah. Tapi kalau bab pegangan, ni hak dok terpacok di dalam ni. Dia kena satu-satu kena yakin. Itu faedah ngaji ilmu tauhid dan akan dapat kebahagiaan yang kekal abadi di hari akhirat. Itu faedah ngaji tauhid. Nak dapat kebahagiaan yang kekal abadi di hari akhirat, kena ngaji ilmu tauhid. Apa kekal abadi di hari akhirat? Dimasukkan ke dalam syurga. Sama ada masuk syurga direct ataupun dosa banyak kena masuk neraka terdahulu, tapi akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu faedah ngaji ilmu tauhid. Sebab itulah ngaji ilmu tauhid ni faedah dia apa dia? Faedah dianya nak selamat daripada kekal neraka. Kita ngaji tauhid ni nak selamat daripada kekal neraka. Kan tak? Biasa dengar tau. Ngaji tauhid ni nak selamat daripada kekal neraka. Sebab neraka ada 7 lapis. 6 lapis tu kekal, dikekalkan oleh Allah. Neraka 6 lapis tu termasuk dengan ahli dia, kekal. Kita ngaji tauhid nak selamat dari neraka 6 lapis ni lah. Nak selamat daripada kekal neraka. Nak selamat daripada masuk neraka, kena kemah amal pekoh, kena kemah amal tasawuf. Tu nak selamat daripada masuk neraka. Nak masuk syurga direct. Kemudian masuk syurga direct ni, nak syurga lapis tinggi. Nak syurga lapis tinggi ni amal wajib sunat, ni nak lapis tinggi. Tapi mula-mulanya nak selamat daripada kekal neraka, kena ada tauhid. Nak selamat daripada masuk neraka, kena ada fiqh dan tasawuf. Masuk syurga direct, tak masuk neraka dulu. Masuk syurga direct ni, syurga ni ada 7 lapis pula. Nak jannatul firdaus contohnya, nak lapis tinggi. Tu amal kita dah wajib sunat. Tapi sebelum nak cerita bab lapis syurga, cerita masuk syurga dulu. Nak cerita bab masuk syurga, kena cerita dulu selamat dan kekal neraka. Tauhid, pegangan. Ini hak faedah ngaji tauhid. Sebab kalau tauhidnya tidak ada, berpegang dengan akidah yang terpesong, umpama akidah yang kufur, kekal neraka selama-lamanya walaupun pekoh tasawuf comel sekalipun. Ni tak kena ilmu tauhid. Nak ngaji agama tapi tak kena ilmu. Bagi tak kena ilmu. Kita tak ada dia punya pendalaman ilmu, tak ada. Pendalaman ilmu tauhidnya apa? Pendalaman ilmu fiqhnya apa? Pendalaman ilmu tasawufnya apa? Kita tak ada ni. Kita pakai gomo je. Pakai hadak je. Jadi ilmu agama ni tak ada dia punya level dia tak ada. Tak ada dia punya nombor-nombor dia tak ada. Tak ada kata hak ni hak utama, hak ni hak teras, tidak ada. Pakai tuju je. Tapi kalau ngaji ilmu dunia pandai pula. Hak ni terah, hak ni terah. Ni terah. Misalnya. Hak ni mesti ni, hak ni utama sekali ni. Ilmu apa? Hak terah. Ilmu apa kalau ilmu dunia? Ilmu agama. Ilmu agama teras. Tak lulus agama tak boleh sijil. Gitu. Tapi kita tahu ilmu dunia nak mana terah, ilmu agama kita pada pakai duk tunggu. Kita orang tua dengar sudahlah, ajar nak ajar gapo pun dia buat bebas gitu je. Ana panggil ni orang nak ngaji hak tak ada panduan. Sebab itulah saya biasa sebut semua tu, saya biasa sebutnya nak cari ilmu kena ada ilmu. Jangan cari ilmu dengan jahil-jahil, dengan bengong-bengong tu tak ambuh. Dia kata
So cari ilmu dengan ilmu. Nak cari ilmu kena ada ilmu. Seumpama kata nak cari harta kena ada harta. Orang nak pergi kerja, dia kena ada harta untuk makan di sementara. Sebab boleh gajinya petang kat gang. Untuk gaji hari. Hak gaji hari. Mana petang kat gang baru boleh gaji. Tapi nak cari kerja, cari duit ni, duit kena ada dulu nak bekal makan tau. Ke hari pertama kerja boleh hutang tau. Hari pertama kerja masuk hutang tokai 10 riyal, makan tak ada gitu. Hari pertama kenal pun tak kenal lagi muka tokai, muka kuli kenal tak kenal. Hari pertama masuk tu tokai 10 riyal hutang, nak makan tak ada. Kalau tak makan lapar nak kerja pun boleh. Maknanya nak cari harta kena ada harta buat bekal sementara. Samalah nak cari ilmu kena ada ilmu. Apa ilmu? Kena ada ilmu panduan kita nak belajar apa. Apa yang kita nak belajar? Ilmu apa yang kita nak belajar? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni bagaimana ni? Ilmu tauhid ni apa hukum belajar? Ni kena tahu belakang ni. Ada apa ke? Cari ilmu kena ada ilmu. Jangan cari ilmu dan keadaan tak tahu je pakai. Ni kadang-kadang kita rupa belajar pun duduk dalam derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah kalau kita tak belajar ilmu tauhid, pekoh ngaji banyak mana pun, tasawuf ngaji tinggi mana pun tak ada. Sebab apa? Sebab kita nak selamat, yang pertamanya selamat dari kekal neraka, ini ngaji ilmu tauhid. Takut berpegang akidah-akidah yang kufur. Nak selamat daripada masuk neraka, boleh dengan amal ibadah kita, pekoh comel, tasawufnya comel. Ini hak pembicaraan kitab kita ni. Jangan apa dia akan detail. Sebab kitab Faridatul Faraid ni memanglah biasanya saya akan bawa kalau tauhid 40 Faridatul Faraid. Sebab kalau kiralah kitab tauhid Jawi setarah dengan kitab Faridatul Faraid ni, yang mana nipis kecil sangat pun tidak, besar sangat pun tidak. Kalau setarah dengan kitab Faridatul Faraid ni, Faridatul Faraid duduk ranking nombor 1. Ranking nak panggil tak? Ranking nombor 1. Mana kita nak ngaji kitab tauhid sebab 20 yang lain, kita ngaji kitab Faridatul Faraid terlebih dahulu. Kemah dalam ni. Sebenarnya kitab Faridatul Faraid cukup kemah. Sebab itulah kalau pondok pengajian tak lari daripada kitab Faridatul Faraid, tunggu majau kitab Faridatul Faraid habis, tunggu akan baca pula lain kali ke, ataupun ustaz-ustaz lain pula baca. Mana kalau kita masuk pondok, memang kita akan jumpalah mana-mana guru yang akan baca kitab Faridatul Faraid. Lepas tu kadang-kadang duduk pondok ni, Faridatul Faraid ni kalau ke khotang lah, acak kali lah. Ngaji tu guru ni khotang sekali, gitu pang tu guru lain pula khotang pula, gitu pang ustaz lain pula khotang pula. Di antara kitab nombor 1-nya kitab Faridatul Faraid. Kalau kita pekoh Munyatul Musolli, kita wisyah. Itu kalau pekoh. Kalau tasawuf go penawar bagi hati, Minhajul Abidin. Itu kalau tasawuf. Tapi kalau tauhid Faridatul Faraid. Jadi kita ambil molek lah kitab Faridatul Faraid ni. Sebab dia memulakan kitab ni, susunan dia cukup molek. Masuk pada pembicaraan, dia pergi pada pembicaraan apa dia agama. Apa dia agama? Royak agama-agama. Kemudian tanda orang beragama yang sebenar. Tanda orang beragama yang sebenar. Siapa orang beragama yang sebenar? Ngaku semua ngaku belah ke beragama. Tanda agama yang sebenar ada 4 dalam kitab Faridatul Faraid. Yang pertama, berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang pertama. Tak ada akidah, tak ada agama. Dia gitu. Kemudian dalam agama ni terbahagi kepada 3: Islam, iman dan ihsan. Apa dia takrif Islam? Apa dia takrif iman? Apa takrif ihsan? Kenapa pergi kepada rukun Islam, pergi pada rukun iman? Ni hak susung atur dalam kitab Faridatul Faraid. Kemudian dalam kitab Faridatul Faraid dimulakan dengan apa pengertian makrifah. Hak dalam kitab kita sebut kata beberapa matahari makrifah. Makrifah
yang diserupakan dengan matahari. Apa dia makrifah? Sebab makrifah ni kadang-kadang kita biasa dengar juga. Kita sekarang ngaji ilmu makrifah, dia kata dia ngaji ilmu makrifah. Ilmu makrifah mana mu ngaji ni? Sejik mana, surah mana? Makrifah kita tak boleh ngaji sejik surah. Makrifah kita ni mahal ni. Orang tak boleh dengar sebarang-sebarang orang ilmu makrifah kita ni. Dia kena ajar susuk-susuk, sembunyi-sembunyi, dia kata. Senyap-senyap. Sebab dia kata ilmu makrifah kita ajar ni, kalau dengar dia ayam boleh masuk syurga juga, dia kata. Dia kata kita tanya dengan tu guru, itu guru ada ilmu makrifah tu guru, kau dengar dia ayam masuk syurga etek. Tapi ayam masuk syurga luar kan? Apa salahnya ayam masuk syurga? Bukan syurga sepik. Kau tu buat main gitu je. Makrifah juga. Ni kena faham boleh. Hak kita duk ngaji makrifah ni apa? Ni makrifah permulaan agama. Awaluddin makrifatullah. Awal agama mengenal Allah. Ni makrifah. Kita duk ngaji. Kemudian ada satu lagi makrifah yang sebenar, dipanggil makrifah khasah. Tu makrifah aulia. Tu bicara dengan kita hakikah. Tu makrifah aulia. Hak terpesong ni dia ambil makrifah tu lah. Lepas tu dia buat reka cara dia. Makrifah yang sebenar dan kita hikam dan kita adurun nafi, itu makrifah aulia, tak ada salah. Tapi orang ni dia makrifah fardu'ainnya tak ada, makrifah hak peringkat pemulaan ni tak ada, dia pun nak ambil makrifah hak tinggi tu, lepas tu nak ubuh di dia. Dianya tak ada apa, lepas tu nak ubuh di dia hak makrifah peringkat aulia. Tu jadi bahan sesat ah. Bukan ilmu makrifat tu salah, bukan. Ni hak berlaku dalam masyarakat kita. Hak berlaku dalam masyarakat. Dia pergi pada makrifah mana tu? Dia panggil makrifah khasah. Makrifah yang ditakhsiskan dengan nur. Hak kita ni panggil makrifah ammah. Makrifah orang kebanyakan, makrifah dengan makna berpegang kejap di akidah kita beserta dengan dalil. Ini makrifah hak kita nak ngaji permulaan agama. Hak makrifah khasah aulia tu atau makrifah dengan zauq, dengan wujudan, dengan syuhud, itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sampai maqam aulia, yang basirah mereka suci daripada segala-galanya. Hak tu tak boleh nak pisah buat. Hak tu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tu kurniaan Allah. Hak ni cerita makrifah aulia tu. Kita duk cerita ni makrifah permulaan agama. Tak ada hak ni, kafir lah jawapan dia. Tak ada makrifah aulia, jawapannya tak wali lah kitanya. Dah pelik apa? Ke wali? Kalau tak ada makrifah aulia, guna kita? Tak ada guna. Jadi guna? Jadi bukan wali. Dah pelik apa bukan wali? Hak tu tak boleh nak buat-buat, tak boleh nak lakon-lakon, tak boleh nak tarik-tarik, tak boleh nak masuk-masuk. Tu pun orang ranah tu. Tu kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bicara dalam bab makrifah sekarang ni, kita kena halusi nak membezakan antara makrifah permulaan agama dengan makrifah aulia dan kita hakikah tu. Ada kita hakikah tu. Dan kita cerita bab tauhid, mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan, ni pegangan. Kalau kita buka makrifah dan kita hakikah, kita hikam, kita adur nafi, dia tauhid dia wahdatul af'al, wahdatul sifat, wahdatul asma, wahdatul zat, itu cerita lain. Ni kalau campur dua ni boleh rosak pegangan. Boleh rosak pegangan. Ni kadang-kadang baca kitab-kitab syariat pegangan, dia pergi huraian kitab-kitab hakikah, rosak pegangan. Ini bukan orang yang ahli dalam bidang tu. Yang beratnya dia tak faham pun apa dia makrifah hak permulaan agama kita. Ini makrifah hak pegangan ni, pegangan. No makrifah hak Tuhan kurnia dalam basirah mereka, itu makrifah aulia. Lepas tu dalam kitab-kitab hikam contohnya, selagi kita merasai kita ada perbuatan, kita ada pilihan, kita ada tadbir, dan kita tak rasa ke kita buat ni kan?
Belajar, kita belajar, kita yang pilih belajar, kita yang susun mari belajar. Selagi kita merasai seumpama ni, kita belum makrifatullah, kita belum mentauhidkan Allah. Belum makrifatullah dalam kitab mana tu, dalam kitab hikam. Belum makrifatullah makna kamu belum makrifah wali. Apa masalahnya? Tak ada salah apa-apa pun. Kamu belum mentauhidkan Allah, tauhid khassah, tauhid aulia. Bukan tauhid permulaan agama ni, bukan. Dia pun pergi pada tauhid ni, makrifat ni. Maka kita kena buang di hati ni. Tak ada pilihan, tak ada perbuatan, tak ada pilihan, tak ada perbuatan. Mu Tuhan. Jabariyah, akidah sesat. Itu Jabariyah. Itu jangan laku. Ini kena faham molek. Di akhir zaman ni timbul macam-macam. Kita nak ngaji ilmu yang pertama, ilmu makrifatullah. Salah pergi cari hak makrifah hak salah pula dah. Bukan makrifatullah, makrifah hak salah. Ni masalah. Benda yang seumpama ni ada di masjid-masjid. Bawakan seumpama ni bukan hanya di Terengganu kita, bukan di negeri yang lain pun ada timbul juga. Bukan masjid kecil-kecil, masjid besar-besar. Bukan ada dalam rakaman-rakaman YouTube. Ni boleh dengar belakang ni. Dicampur antara makrifah permulaan agama dengan makrifah khassah, makrifah aulia. Kita bicara makrifah permulaan agama. Hak ni kewajipan kita ni mentauhidkan Allah. Hak pada pembicaraan sifat wahdaniyah dia. Yakin kita dengan Allah. Yakin ni tahap kitanya tahap ilmul yakin. Tahap kita tahap ilmul yakin. Naik lebih tinggi tahap ainul yakin. Naik sampai tahap hakul yakin. Siapa? Auliaillah. Sampai tahap hakul yakin. Kita ilmul yakin, atau boleh panggil nurul akli. Ini istilah ilmu. Di akal kita, keyakinan mari daripada akal. Dia panggil nurul akli. Itu kita panggil ilmul yakin. Ni kita mengaji satu-satu pegangan, kita pun yakin di akidah kita Allah kuasa, Allah yang mengadakan segala-gala dengan ilmul yakin. Naik tinggi dipanggil ainul yakin, atau dia panggil nurul ilmi. Naik tinggi lagi dia panggil hakul yakin ataupun nurul haq. Ini maqam aulia. Keyakinan ni keyakinan yang sebenar, yang sempurna. Siapa dia? Hakul yakin, maqam aulia. Kita sebut yakin di sini, padahal cemerlang ia dengan tauhid dan yakin, ilmul yakin. Kita kena faham satu-satu ilmu. Kita kena yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembicaraan yakin dalam kitab kita ni. Pembicaraan makrifah, makrifah permulaan agama. Tauhid pun, tauhid kita ngaji sifat wahdaniyah. Yakin pun, yakin tahap ilmul yakin. Tahap ilmul yakin ni gitulah. Yakin. Tapi tahap ilmul yakin. Bukan naik tahap ainul yakin ataupun hakul yakin. Ilmul yakin ni tahu. Orang cerita gini. Ainul yakin, tengok. Ini buat bandingan. Hakul yakin, kecak dah. Kecak dah. Itu hakul yakin. Kita tahap kita nak membicarakan berkaitan dengan ilmul yakin dalam pembicaraan ilmu tauhid. Wassalatu wassalamu ala tarjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.